Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh umat masyarakat Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah li Nabiyil Karimi wa ahli kiramil Fatihah. Al-Fatihah juga untuk kedua ibu bapa kita dan juga untuk diri kita, untuk para waliullah. Dengan mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat hidup dengan penuh dengan kerahmatan di bawah keredaan ilahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tajuk pada kali ini kita akan membincangkan sambungan daripada yang lepas, maka yakni sambungan daripada ayat satu perenggan. Maka menjadi tugas kaum lelaki memberi perhatian utama kepada kaum wanita, khusus tentang pendidikan, pengawalan pergaulan, mengawal lidah dan suara, pandangan dan lain-lain. Di antara langkah utama ialah yang pertama, memberi pendidikan dengan sempurna. Yang kedua, menutup aurat, mengatur, mengawal pergaulan. Yang ketiga, mungkin kita akan bincang kupasan untuk dua topik itu saja, iaitu yang kedua tadi yang seperti yang saya telah sebutkan, menutup aurat. Yang pertama tadi memberi pendidikan yang sempurna. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah daripada perbincangan kupasan daripada buku yang seperti biasa, ciri-ciri wanita yang membawa ke syurga. Islam amat menitik berat tentang pendidikan terhadap kaum wanita, kerana wanita yang dididik sejak kecil dengan pendidikan Islam akan terbentuk pribadi mereka menjadi mulia dan terpuji. Sebaliknya, wanita yang tidak dididik sejak kecil, apabila menempuh zaman remaja dan dewasa, mereka akan menjadi liar dan mudah terpengaruh dengan kehidupan yang merosakkan agama dan diri mereka. Apabila mereka berkahwin, sifat-sifat buruk itu akan diwarisi kepada anak-anak yang bakal mewarisi generasi akan datang. Setiap anak lebih dekat pengaruh kepada bentuk peribadi ibunya, kerana setiap masa mendampingi ibunya. Oleh sebab itu para wanita perlu diberi perhatian tentang pendidikan akhlak. Islam memang memerintah para ibu bapa dan waris agar bersungguh-sungguh mendidik anak perempuan. Mereka yang menunaikan tanggungjawab itu, Allah dan Rasulnya menjanjikan dengan balasan yang baik. Sementara mereka yang mencuaikan dijanjikannya dengan balasan yang buruk, yakni siksa di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله
شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab neraka yang kayu apinya terdiri daripada manusia dan batu. Di atasnya diawasi oleh malaikat yang amat garang dan keras, gagah. Mereka tidak durhaka kepada Allah akan apa yang diperintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang disuruh. Surah At-Tahrim ayat 6. Kata Ibnu Abbas, maksud ayat itu ialah, berikanlah pengertian agama dan didiklah akhlak baik kepada mereka. Ayat di atas bermaksud secara umum, iaitu pendidikan meliputi anak lelaki dan anak wanita, anak perempuan dan juga orang yang di bawah tanggungan mereka. Sementara Nabi SAW pula telah menyebut dan mengingatkan ibu bapa agar memberi perhatian khusus mendidik anak-anak wanita. Sabda Nabi SAW bermaksud, tidak ada seorang Muslim yang memiliki 2 orang anak perempuan, ia bersikap ihsan, yakni baik kepada keduanya sepanjang di bawah jagaannya, maka kedua-duanya menjadi sebab ia dimasukkan ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam riwayat Abu Daud bahawa Nabi SAW bersabda lagi, maksudnya ia mengajar mereka anak wanita dengan adab yang baik dan berlaku ihsan serta mengahwinkan mereka dengan pasangan yang soleh, maka balasannya ialah syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Sementara bentuk jenis pendidikan yang layak diberikan kepada anak-anak wanita ialah dijelaskan lagi oleh Nabi SAW, seperti mana hadis riwayat Ibnu Abbas katanya, Nabi SAW bersabda, maksudnya sebaik-baik pengajaran mengenai adab dan tata susila yang sepatutnya diajarkan kepada kaum wanita oleh wali-wali mereka ialah pelajaran yang berhubungan dengan membaca, menulis, ilmu hisab, akhlak, sejarah, tokoh-tokoh dahulu yang berjaya dan agung, ilmu urusan rumah tangga, perkara mengenai kesihatan, pendidikan kejiwaan, cara mendidik anak dan yang berkaitan dengan tugas seorang wanita sebagai ibu, berhubungan rapat dengan pendidikan anak-anak dan urusan rumah tangga. Kaum wanita yang berpendidikan mendapat penghormatan daripada Rasulullah SAW dan mereka dianggap golongan yang terbaik dan termulia daripada yang lain. Nabi SAW bersabda, maksudnya sebaik-baik wanita ialah wanita kaum Ansar. Mereka tidak ada perasaan malu, iaitu mendalami ilmu yang berkaitan urusan mereka dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Wanita-wanita Islam pada masa yang lampau memang banyak terkenal mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu pengetahuan, selok-belok agama Allah, serta sesuai pula dengan watak dan peranan mereka selaku ibu, isteri, selaku pendidik dan lain-lain dalam batas-batas yang tidak melanggar hukum dan batas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh inilah yang patut diteladani oleh wanita-wanita abad ini, khususnya di zaman kebangkitan semula Islam yang amat memerlukan penglibatan pelbagai golongan dalam pelbagai profesion. Tanggungjawab utama yang menentukan perancangan terhadap masa depan kaum wanita adalah terletak kepada kaum lelaki, kerana mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak nanti tentang prestasi kepimpinan mereka. Dalam hal ini, walaupun punca fitnah datangnya daripada kaum wanita, tetapi tanggungjawab dan punca utama ialah terletak di tangan kaum lelaki, kerana mereka bertanggungjawab mendidik dan memimpin kaum wanita. Buruk atau baik orang yang di bawah pimpinan mereka melambangkan peranan dan sikap mereka, yakni kaum lelaki. Wallahu alam. Kita sambung dalam bab yang seterusnya, muka halaman 45 insya-Allah.
Kita sambung lagi dengan perenggan yang seterusnya. Di akhirat kelak, Allah akan mempersoal dan meminta kaum lelaki bertanggungjawab dengan perangai kaum wanita yang mereka pimpin. Di samping itu, kaum wanita juga akan ditanya tentang tugas dan peranan mereka sendiri. Sabda Nabi SAW maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipersoalkan tentang tanggungjawabnya terhadap orang yang di bawah pimpinannya. Seorang imam, yakni ketua, adalah pemimpin dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab yang di bawah pimpinannya. Seorang lelaki, yakni suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan akan dipersoalkan di bawah pimpinannya. Wanita, yakni isteri, adalah pimpinan, yakni pengurus dalam rumah tangga suaminya dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab dan urusannya. Seorang khadam, yakni pelayan, adalah juga pemimpin penjaga, yakni penjaga bagi harta benda tuannya, dan ia akan dipersoalkan tentang tanggungjawab yang di bawah jagaannya. Dan umumnya setiap orang di antara kamu adalah pimpinan dan semua akan dipersoalkan tentang tanggungjawab yang di bawah pimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita beralih kepada topik yang kedua, iaitu menutup aurat, mengatur dan mengawal pergaulan. Hijab dan batas-batas pergaulan di antara kaum wanita dengan kaum lelaki telah tersedia digariskan oleh Islam kerana Islam memandang percampuran di antara lelaki dan wanita sebagai satu yang membahaya dan akibatnya telah tidak dapat dinafikan lagi. Kejadian keruntuhan moral dan pewarisan watak bejat daripada Barat berlaku di dalam masyarakat Islam sendiri. Inilah antara sebab Islam, yakni Allah dan Rasul, mengadakan pemisahan batas dan batas-batas pergaulan di antara lelaki dan wanita, dan mereka masing-masing tidak bercampur bebas kecuali kerana perkahwinan suami isteri yang mempunyai hubungan dan urusan yang diluluskan syariat. Maka dengan itu, fahamlah kita bahawa bentuk masyarakat Islam adalah ganjil dan terdapat pemisahan di antara lelaki dan wanita, bukan masyarakat campuran atau masyarakat rojak seperti masyarakat jahiliah. Namun dalam keadaan tertentu, Islam memberi kelonggaran dengan syarat tertentu kepada kaum wanita. Yakni bahagian A, tajuk di bahagian pertama, tajuk kecil bahagian A, wanita tidak dilarang hadiri perhimpunan rakyat dan berjihad. Walau bagaimanapun, Islam tidak terus-menerus menyekat dan menyokong kaum wanita sehingga langsung tidak memberi peluang kepada mereka bercampur gaul dengan masyarakat. Islam tidak serigit beku. Yakni beku. Islam tidak serigit, yakni beku itu. Bahkan dalam hal-hal tertentu yang sesuai dengan watak dan sifat semujadi mereka serta peluang-peluang mendekati diri dengan Allah, Islam tetap memberi kelonggaran dan peluang kepada kaum wanita sama seperti yang diberikan kepada kaum lelaki. Contohnya, Islam memberi peluang pula kepada kaum wanita untuk menghadiri perhimpunan sembahyang jemaah dan sembahyang hari raya, serta dibenarkan pula keluar menyertai medan perang ketika timbul keadaan darurat yang menghendaki mereka ikut serta menjadi jururawat tentera yang cedera dan sebagainya, dan lain-lain keperluan yang ada semasa perang. Namun, suka diingatkan bagi wanita yang hendak keluar menjalankan urusan di luar, hendaklah memenuhi beberapa syarat yang telah disyari'ikan, yakni di antaranya, yang pertama, tidak mendedahkan dan menampakkan perhiasan. Yang kedua, dalam keadaan menutup seluruh tubuh dengan pakaian yang tidak menampakkan kulit dan bentuk susuk badan. Yang ketiga, disertai mahramnya atau jumlah mereka melebihi 3 orang. Yang keempat, ketika bertugas ia tidak terdedah kepada suasana bersunyi-sunyian dengan lelaki yang ajnabi, ini bukan mahram dengannya. Yang kelima, tidak memakai wangi-wangian yang baunya merebak jauh. Yang keenam, dan lain-lain syarat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dipelajari oleh setiap wanita.
Selain itu, Islam juga memberi peluang kepada wanita melibatkan diri di bidang pendidikan dan mendidik anak-anak kerana sifat mereka lemah lembut, penyayang, amat sesuai dengan tugas tersebut. Islam juga mengkhususkan tugas bagi wanita menjadi jururawat, doktor bagi jururawat, pesakit wanita, khususnya bagi ibu-ibu yang bersalin. Cuma apa yang Islam melarang ialah wanita dibiarkan bekerja dan bergaul bebas dengan pelbagai lelaki dan di merata tempat, terutamanya di tempat-tempat yang hina seperti kelab-kelab hiburan, disko-disko, di rumah-rumah urut dan lain-lain yang boleh merendahkan martabat mereka di mata masyarakat. Bahkan menjadi satu kesalahan jika masyarakat Islam membiarkan wanita terdedah kepada keadaan dan suasana berkhalwat, berada berdua-duaan di tempat sunyi bersama-sama lelaki yang bukan mahramnya. Tentang hal itu, Islam telah mengadakan undang-undang dan disiplin yang teratur demi menyelamatkan maruah mereka. Wanita yang menyelamatkan masyarakat serta generasi akan datang daripada tercemar. Bahagian C, wanita, kewajipan asas wanita dalam pergaulan. Di bawah tajuk kecil menutup aurat dan jaga batas pergaulan, ada beberapa perkara menjadi kewajipan yang telah diperundangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum wanita. Ia menutup aurat dan membataskan pergaulan hanya dengan golongan-golongan tertentu sahaja. Tujuannya untuk menyelamatkan kaum lelaki daripada fitnah dan juga menyelamatkan kaum wanita sendiri daripada golongan kaum lelaki. Fitnah kedua-dua pihak mudah berlaku sekiranya masing-masing tidak menjaga adab-adab dan tata susila yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31, Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dengan berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghudduna qul lil mu'minina la yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman, janganlah mereka memandang kepada yang dilarang dan hendaklah mereka menjaga, yakni memelihara kehormatan mereka, yakni jangan berzina, dan katakanlah juga kepada para wanita beriman agar jangan mereka memandang kepada yang dilarang dan hendaklah mereka menjaga kehormatan, yakni maruah, dan janganlah memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang zahir daripadanya. Hendaklah mereka melabuhkan kain tudung kepala, yakni jilbab, hingga jilbab mereka hingga menutupi dada. Janganlah mereka mendedahkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, bapa mertua mereka, anak-anak mereka, anak-anak suami tiri mereka, saudara lelaki mereka, anak lelaki kepada saudara lelaki dan saudara perempuan mereka, ini anak saudara perempuan-perempuan Islam, hamba lelaki mereka, khadam lelaki yang telah tidak mempunyai keinginan kepada perempuan kerana telah tua, dan anak kanak-kanak yang belum ada keinginan kepada perempuan. Dan janganlah mereka berjalan menghentak-hentakkan kaki untuk memperdengarkan perhiasan, yakni gelang kaki mereka. Bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Sementara dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru lagi dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudni wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain.
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sambungan daripada surah yang saya bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menutup kepala dan badan mereka dengan kain tudung, yakni jilbab. Mereka yang demikian itu, mereka akan mudah dikenali sebagai wanita yang baik, agar mereka tidak diganggu oleh lelaki yang biadab, diganggu yakni oleh lelaki yang biadab dan tidak bermoral, yakni surah Al-Ahzab ayat 59. Demikian dua potong ayat suci tentang peraturan dan undang-undang pergaulan di antara lelaki dan perempuan bukan mahram serta batas-batas aurat wanita. Sementara itu, banyak juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menyentuh secara langsung tentang persoalan tersebut yang diriwayatkan oleh pelbagai perawi. Di antaranya ialah, yang pertama, daripada Sayyidatina Aisyah katanya bahawa satu hari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, kakak Siti Aisyah dan sebagai ipar kepada Nabi Muhammad SAW, masuk menghadap Nabi SAW sedang, yakni ia Asma memakai pakaian nipis. Nabi SAW lalu memalingkan mukanya, tidak mahu melihat, dan lalu bersabda, yakni maksudnya, wahai Asma, sesungguhnya perempuan apabila telah balik, yakni sampai masa datang haid, tidak manis lagi ia dilihat, yakni oleh lelaki yang bukan mahram akan auratnya, melainkan ini dan ini. Nabi SAW mengisyaratkan muka dan kedua tapak tangan hingga ke pergelangan tangan. Hadis riwayat Abu Daud, hadis mursal. Yang kedua, daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya Nabi SAW bersabda, maksudnya, sekali pandang kepada yang haram, yakni aurat wanita, ibarat anak panah beracun dari panahan anak panah iblis. Barang siapa meninggalkannya kerana menghormati mematuhi laranganku, nescaya akan aku gantikan dengan iman yang dapat dirasai kemanisiannya oleh hati, yakni riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Yang ketiga, dari Uqah bin Ammar radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW bersabda, maksudnya, berjaga-jagalah jangan sampai kamu masuk ke tempat perempuan yang bersama-sama dengannya tanpa mahram. Tanya seorang Ansar, bagaimana dengan Alham, yakni ipar? Jawab Nabi SAW, Alham adalah maut, yakni binasa juga. Ya, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan At-Tirmizi. Sabda Nabi SAW, maksudnya yang keempat, tidak berkhalwat berdua-duaan di tempat sunyi oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan, melainkan syaitan menjadi orang ketiga. Hadis riwayat Ahmad. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya Nabi SAW bersabda, maksudnya, jangan kamu berkhalwat berada di tempat sunyi dengan seorang wanita, melainkan ada bersamanya mahramnya sebagai teman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, daripada Ma'aqal bin Yasir katanya Nabi SAW bersabda, maksudnya, sekiranya seorang kamu dicucuk di kepala dengan jarum besar daripada besi, lebih baik daripada menyentuh seorang perempuan yang tidak halal. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Yang ketujuh, daripada Abi Amamah radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, berjaga-jagalah jangan sampai kamu berkhalwat dengan wanita. Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaannya, tidak seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan syaitan masuk menyelit di antara keduanya bagi mempengaruhi dan membisikkan kejahatan. Dan sekiranya seorang lelaki itu dihimpit oleh seekor babi yang penuh lumpur dan kotor, adalah lebih baik daripada ia menggeser bahu dengan seorang wanita
yang bukan mahram dengannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ke-8 daripada Abi Musa radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya tiap-tiap mata yang memandang kepada yang haram hukumnya telah berzina. Seorang wanita apabila memakai bau-bauan lalu ia melintas di suatu majlis yang ada di dalamnya lelaki dan bukan mahramnya, maka ia dikira telah berzina. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Yang ke-9 An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadis bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya mana-mana wanita yang memakai bau-bauan ia melintas di satu kaum lelaki yang bukan mahramnya dengan niat bau-bauan yang dipakainya dihidu oleh mereka, maka dianggap telah berzina dan setiap-tiap mata yang memandangnya termasuk hidung yang menghidu bau wanginya itu juga dikira telah berzina. Rumusan hadis di atas menjelaskan bahawa aurat yang pertama, aurat wanita yang telah balik seluruh badan kecuali muka dan pergelangan tangannya. Yang kedua, lelaki dilarang memandang aurat wanita yang bukan mahramnya. Yang ketiga, dilarang lelaki dan wanita berdua-duaan berada di dalam satu ruang atau bilik yang tertutup walaupun dengan ipar, kecuali ada bersama orang ketika itu yang mahram. Yang keempat, dilarang bersentuhan di antara kulit lelaki dan wanita yang bukan mahram. Yang kelima, dilarang juga berada dalam suasana berhimpit-himpitan di antara lelaki dan wanita seperti di dalam bas, lift dan sebagainya yang bersesak-sesakan. Yang keenam, dilarang wanita memakai wangi-wangian melintasi kumpulan lelaki yang bukan mahramnya. Di bawah tajuk tidak menyerupai lelaki. Yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis sebagai berkata, Nabi SAW mengutuk lelaki yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang berpakaian dan bertingkah laku seperti lelaki. Riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan At-Tabrani. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW telah mengutuk lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki. Riwayat Abu Daud dan An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim. Dua keterangan hadis di atas melarang sama ada lelaki atau wanita berpakaian dan bertingkah laku yang menyerupai jenis masing-masing. Lelaki dilarang menyerupai wanita dan wanita dilarang menyerupai lelaki. Di bawah tajuk yang ketiga, insya-Allah sempat lagi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah mengutuk akan wanita termasuk juga lelaki yang menjadi tukang washam, yakni tattoo, mencucuk dengan jarum untuk melukis di badan, dan juga wanita yang minta cucuk seperti itu. Dan Allah mengutuk mana-mana wanita yang mencabut bulu kening, yang mengasah giginya serta hendak kelihatan cantik dan mengubah dan meminda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita telah bertanya dari hal itu. Maka Ibnu Mas'ud berkata, mengapa pula aku tidak kutuk apa yang telah dikutuk oleh Rasulullah SAW, sedang perkara itu telah termaktub di dalam kitab bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, surah Al-Hashr ayat 7, maksudnya apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu hendaklah kamu terima, dan apa-apa yang ditegahnya janganlah kamu mengerjakannya. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Al-Majah dan An-Nasai. Kedua, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu pula berkata, seorang perempuan Ansar jatuh sakit sehingga gugur rambutnya. Sekeluarganya berhajat hendak menggantikannya dengan cemara, yakni rambut palsu. Sebelum itu mereka bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, maksudnya Allah mengutuk perempuan yang membuat cemara yang memakai cemara. Dalam riwayat lain bahawa Asma radhiyallahu anha berkata, seorang wanita ini Ansar datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, putri aku terkena penyakit Al-Hasbah sehingga gugur rambutnya. Aku akan mengahwinkannya, apakah boleh aku pakaikan padanya cemara rambut palsu? Jawab Nabi SAW, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain yang disambung serta yang meminta disambungkan, yakni cemara.
Wallahu alam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita sambung lagi, ada satu cerita pendek insya-Allah. Dalam satu kupasan pendek, saya ambil daripada buku ni, kisah-kisah benar penglipu lara, kisah yang berjudul Harimau dan Isteri yang Cerewet. Hanya 2 muka surat insya-Allah. Pada zaman dahulu ada seorang soleh, kisah harimau dan isteri yang cerewet. Pada zaman dahulu ada seorang soleh yang mempunyai saudara yang soleh juga dan tinggal berjauhan mereka. Maka ia berziarah pada saudaranya setiap setahun sekali. Pada satu hari ketika ia berziarah ke rumah saudaranya dan mengetuk pintunya, ditanya oleh isteri saudaranya, "Siapa?" Jawabnya, "Saudara dari suamimu datang untuk ziarah." Isteri saudaranya itu berkata, "Dia masih pergi mencari kayu, semoga tidak dikembalikan oleh Allah." Seterusnya ia memaki-maki. Tidak lama kemudian kembalilah saudaranya itu dengan seikat kayu yang dipikul pada belakang harimau. Kemudian dia berkata kepada harimau itu, "Pergilah, semoga Allah memberkatimu." Kemudian dipersilakan saudaranya itu untuk masuk ke rumah. Sedang isinya terus memaki-maki padanya, tetapi tidak dijawab walau sepatah kata pun, sehingga dihidangkan makanan dan makan bersama saudaranya. Setelah itu ia minta izin untuk pulang dan tidak henti-hentinya melahirkan tentang kesabaran saudaranya terhadap isterinya yang sedemikian itu. Kemudian di lain tahun datang lagi saudaranya itu, dan ketika sampai di rumah dan mengetuk pintu ditanya oleh isterinya, "Siapa?" Jawabnya, "Aku saudara suamimu datang untuk ziarah." Maka disambut oleh isterinya, "Selamat datang," dan dipersilakan duduk untuk menunggu suaminya yang sedang mencari kayu dan dipuji-puji kebaikan suaminya itu. Maka tidak lama kemudian pulanglah suaminya memikul kayu di atas belakangnya. Kemudian kepada saudaranya yang datang ziarah itu dipersilakan masuk, dan sesudah makan bersama ia bertanya tentang hal dahulu ketika itu harimau membawa kayunya dan kini kayu terpaksa dipikulnya sendiri. Jawabnya, "Hai saudaraku, isteriku yang cerewet dahulu itu meninggal dunia. Dan kerana saya sabar atas kecerewetannya, maka Allah mendatangkan harimau untuk membantuku dalam mencari kayu. Kemudian ketika aku telah diganti oleh Allah dengan isteri yang baik budi ini, sudah tidak ada lagi harimau itu. Kini terpaksa aku memikulnya sendiri kayu itu." Sekian, kita berjumpa lagi dalam next video. Moga akan bertambah iman dan takwa kawan-kawan sekalian dan juga saya, insya-Allah. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.